أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan memberi ingat kepada sesama kita dalam kuliah zuhur. Saya ingin membacakan beberapa hadis berkenaan dengan amalan-amalan yang penting yang kita jangan terlepas, terutamanya kita berada pada 10 akhir Ramadan ini. Hari ini hari yang ke-24, malam yang ke-25. Ada sebuah hadis yang boleh kita kongsikan, iaitu hadis daripada Abu Hurairah berkenaan dengan pemberian seseorang itu tidak akan mengurangkan hartanya. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangkan harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf pada orang lain melainkan Allah Taala akan menambahkan kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah melainkan Allah Taala akan mengangkat darjatnya. Saudara-saudari muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah sedekah adalah amalan yang dituntut dalam Islam. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan ini kita digalakkan supaya banyak bersedekah. Kerana orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangkan hartanya. Pasti Allah Ta'ala akan menggantikan hartanya dengan lebih baik. Malah dia akan didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul abdu atau ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumtiqan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang bermaksud tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun, akan datang dua orang malaikat kepadanya. Salah satu akan berdoa, "Ya Allah, berikanlah pengganti kepada siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, orang yang bakhil." Begitu juga saudara-saudari sekalian, orang yang memberikan kemaafan kepada orang lain, Allah Ta'ala akan menambah kemuliaannya. Dia tidak akan jatuh hina. Begitu juga orang yang merendahkan diri kerana Allah, tidak sombong, merendah diri, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya serta kedudukannya di sisi Allah. Oleh demikian, saudara dan saudari sekalian, perbanyakkanlah bersedekah di bulan Ramadan ini, dan jadikanlah diri kita ini seorang yang pemaaf, dan kita berusahalah untuk menjadi orang yang sentiasa merendah diri, bukan menjadi seorang yang angkuh dan sombong. Selain pada bersedekah, kita juga diingatkan supaya banyak qiyamul lail. Kenapa? Kerana hadis daripada Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Sa'unabbi'uka bi abwabin minal khairi. As-sawmu jannatun, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata, kama yudfi'ul ma' an-nar, wa qiyamul 'abdi minal lail." Peringatan daripada Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal. Nabi SAW bersabda, "Aku akan memberitahu kamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa itu perisai.
Sedekah itu akan meleburkan dosa seperti air memadamkan api. Dan seorang hamba yang bangun di malam hari untuk berqiyamul lail. Jadi pengajaran daripada hadis ini, pelbagai pintu kebaikan dianugerahkan kepada kita orang mukmin, khususnya di bulan Ramadan ini. Antaranya ialah ibadat puasa, ibadat bersedekah dan ibadat qiyamul lail. Ibadat puasa itu adalah pintu kebaikan yang menjadi benteng atau perisai kepada seorang mukmin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu adalah perisai. Ia akan melindungi diri daripada kehancuran jiwa, merosakkan perjalanan hidup, melindungi diri dari terjerumus ke dalam kumpulan manusia yang tidak memiliki sifat sabar. Puasa juga menjadi perisai yang memberikan keteguhan hati untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibadah sedekah pula adalah pintu kebaikan seseorang mukmin yang boleh menjadi penghapus kepada dosa-dosa. Hadis Nabi SAW mengingatkan kita, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Berusahalah untuk menghindarkan diri daripada neraka sekalipun dengan sebelah biji kurma. Begitu juga kita diajak untuk menghidupkan malam qiyamul lail ini dengan melakukan solat sunat, solat tarawih, tilawah Al-Quran, berzikir, beristighfar, mohon ampun, berdoa. Kerana pintu kebaikan seorang mukmin ini dapat membina kekuatan rohani. Doa dapat membina kekuatan rohani. Berzikir dapat membina kekuatan rohani. Begitu juga tilawah Al-Quran, solat sunat. Nabi SAW mengingatkan kepada kita di waktu malam itu, 3 hingga ke 5, 6 pagi, 1/3 malam, dalam sebuah hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir wa yaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Hadis yang sangat menarik berkenaan dengan jalan orang yang bangkit qiyamul lail pada waktu malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya. Tuhan Allah yang Maha Berkat yang Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Sewaktu masa berbaki sepertiga malam terakhir. Turun yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqul man yad'uni fa astajib lahu. Sesiapa yang berdoa kepadaku, aku akan perkenankan baginya. Wa man yas'aluni fa a'tiyah. Sesiapa yang memohon, meminta kepadaku, nescaya aku akan memberikan apa yang diminta kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Orang siapa yang memohon keampunan kepadaku, aku akan mengampunkan kepadanya. Jadi, saudara-saudari muslimin muslimat yang kasih sekalian, sama-sama kita mengambil kesempatan Ramadan ini, merebut pintu-pintu kebaikan dengan berpuasa, dengan bersedekah dan berqiyamul lail. Mudah-mudahan semoga semua amalan ini, ibadat kita ini menjadi pembina perisai kita, penghapus dosa dan juga menguatkan rohani kita untuk kita menghadapi hari-hari di luar bulan Ramadan. Dan janganlah kita terhalang daripada menerima kebaikan. Kerana rugi kalau orang yang terlepas kebaikan ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi laylatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad harimal khaira. Man hurimaha faqad harimal khaira kullah. Wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Nabi SAW bersabda ketika datang bulan Ramadan, Nabi mengingatkan, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kalian. Dan dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Semua orang tahu. Tapi barang siapa yang diharamkan darinya, maka dia telah diharamkan kebaikan semuanya. Dan tidak diharamkan kebaikan kecuali bagi yang terhalang daripada kebaikan. Waliyahzubillah, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita jika kita mendapat kebaikan ini. Jadi pengajaran daripada peringatan Nabi SAW ini, memang kita tahu
adanya satu malam Lailatul Qadar, yang barang siapa yang beramal soleh pada malam tersebut, seumpama dia telah beramal, melakukan amal soleh melebihi 1000 bulan. 1000 bulan tuan-tuan, ataupun 83 tahun lebih. Tapi sayang, barang siapa yang terhalang daripada beribadat pada malam Lailatul Qadar ini, sungguh dia terhalang daripada kebaikan keseluruhannya. Dan tidaklah terhalang daripada kebaikan malam itu, kecuali orang yang mahrum, yang terhalang daripada kebaikan. Oleh yang demikian, setiap Muslim sangat-sangat dianjurkan untuk menghidupkan setiap malam, mengharapkan setiap malam itu malam Lailatul Qadar, hidupkan dengan penuh iman, yakin, mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila kita ikhlas melaksanakannya, dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa yang lampau, mudah-mudahan Allah Taala akan ampunkan kita. Jadi rebutlah peluang untuk beribadat. Jangan sampai kita tergolong dalam golongan, dalam golongan orang yang terhalang melakukan amal kebaikan. Khususnya sekarang ini baki 5 hari saja lagi. 5 hari saja lagi. Jadi jangan kita biarkan Ramadan berlalu tanpa kesungguhan untuk kita beribadat. Jangan biarkan Lailatul Qadar berlalu tanpa amal yang bersungguh-sungguh. Yang kita buat tak tahu. Bahkan kita melipat gandakan amal di sebelah akhir Ramadan ini. Sebagaimana perbuatan Nabi yang tunjukkan kepada kita, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah lebih giat dalam beribadat pada 10 malam terakhir yang tidak baginda lakukan pada hari-hari lain. Rasulullah giat, apatah lagi kita mesti giat. Giat amal ibadat, terutama 10 terakhir ini. Kita hanya baki 5 hari lagi. Baki 5 malam lagi. Jadi Allah bantulah kami. Ibadat yang boleh kita lakukan banyak. Kita boleh iktikaf, boleh baca Quran, boleh bersedekah, boleh berzikir, boleh bersunat, solat tahajud, solat tasbih dan sebagainya. Dikatakan Sayyidina Umar sibuk menunaikan solat sepanjang malam sampai fajar. Disebut juga para tabi'in, Imam Qatadah pernah mengkhatamkan seluruh Al-Quran setiap malam pada 10 malam terakhir. Ya Allah, jauh sekali kita. Ada juga orang yang sanggup tinggalkan dunia ini dan kita hari ini diberi peluang untuk bercuti. Dengan PKP yang ada ni kita diberi peluang, dicutikan. Ambillah peluang itu untuk menumpukan ibadat. Sepanjang baki 5 malam lagi. Para salafus saleh terdahulu, Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah berkata, orang mukmin itu terhimpun baginya 2 jihad. Jihad pada waktu malam dan jihad pada waktu siang. Pada waktu malam, jihad dia dengan qiyamul lail. Jihad pada waktu siang dengan berpuasa. Kalau siapa yang menghimpunkan antara 2 jihad ini, dia melaksanakan, melunaskan hak keduanya, serta bersabar dalam melakukannya, insya-Allah dia memperoleh ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Jadi saudara-saudari, mari kita sama-sama lipat gandakan amalan, terutama di 10 malam terakhir ini, 10 hari terakhir ini. Jagalah solat fardu, solat sunat, dia mengiringi solat fardu, solat rawatib, solat sunat tarawih, dan kita tidak balik awal. Kita tidak beredar sehinggalah imam beredar meninggalkan tempatnya. Terlebihkan iktikaf pada 10 akhir Ramadan ini, kita ajak ahli keluarga kita bersama-sama. Kita banyakkan doa di waktu sahur. Kerana waktu sahur ini, insya-Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Pada awal kita solat Isyak berjemaah dan kita bersahur dan kita dapat solat subuh berjemaah. Kita banyakkan berdoa. Doa itu adalah anak panah. Kita doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dakwah kita. Doa agar diangkat wabak COVID-19. Doa untuk kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Di Malaysia, di Palestin, di Syria, di Iraq, di Rohingya, dan di seluruh tanah air umat Islam. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan hak mereka dan melegakan musibah mereka. Doa apa yang kita nak baca? Doa apa yang kita nak baca? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya soalan yang sama juga. Sayyidatina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kalau aku berada
Pada malam tu Qadar aku nak baca doa apa? Doalah. Nabi SAW bersabda, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun. Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan, suka memberi ampun di atas kesalahan hamba. Maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Jadi sebelum terakhir ini kita dengan rasa risau dan bimbang dan seronok kerana ada peluang dan bimbang takut kita terlepas. Kita perbanyakkanlah amal ibadat kita. Banyakkan doa. Banyakkan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita mohonlah dengan nama-nama Allah yang baik, bertawasul dengan sifat Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, dengan namamu, sifatmu yang Maha Pemaaf ini, ampunkanlah dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkau yang sentiasa memberi ampun atas kesalahan hamba kamu, maafkanlah kami. InsyaAllah, semoga kita dapat memburu malam itu Qadar, kita dapat menamatkan perjuangan Ramadan ini, malamnya, siangnya dengan jihad. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita anugerah yang tak ternilai, anugerah yang lebih baik pada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada kali ini memberi kebaikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.